Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan juga nikmat yang Allah Taala telah limpahkan kepada kita untuk kita meneruskan perbahasan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Demikian juga manhaj salaful ummah melalui tulisan dan karya Al-Imam Syekhul Islam Al-Thani Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iaitulah daripada kitabnya Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan. Baik. Jadi kita sambung pada perbahasan Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan contoh-contoh golongan yang terjebak di dalam ifrat dan juga tafrid, pengabaian dan juga sikap melampaui batas dalam melaksanakan sesuatu perkara, dan itu antara salah satu tipu daya syaitan, iblis dan juga tentera-tenteranya di kalangan syaitan. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa qassara biqaumin hatta aadaw ahlal baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qataluhum wastahallu min hurmatihim wa tajawaza biqaumin hatta da'aw fihim khasa'is an-nubuwah min al-ismati wa ghairiha wa rubbama da'aw fihim al-ilahiyah. Baik. Dia menjadikan satu kaum bersikap mengabaikan sehingga mereka memerangi dan memusuhi serta membunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghalalkan kehormatan mereka. Ini merujuk kepada golongan Nasibiyah, Nawasib. Yang ini memang adalah dalam sejarah Islam, mereka yang membenci dan juga memusuhi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memerangi, membenci, memusuhi dan membunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghalalkan kehormatan. Istahallu min hurmatihim. Ini satu, kita kata kelompok. Wa tajawaza biqaumin hatta da'aw fihim khasa'is an-nubuwah min al-ismati wa ghairiha wa rubbama da'aw fihimul ilahiyah. Baik. Sedangkan kaum yang satu lagi pula, di pihak yang lain pula, dijadikan dijadikannya melampaui batas sehingga mereka meyakini bahawa ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat ismah, yakni kemaksuman, terpelihara daripada dosa, kesalahan, bahkan lupa, mempunyai sifat maksum dan sifat-sifat khusus yang hanya khusus untuk Nabi, khasaisin nubuwah, tetapi mereka mendakwa ia juga ada pada kaum keturunan Nabi. Ini pun melampau. Hak sana tadi dia benci dan musuh keturunan Nabi, ini pun melampau. Kan? Ini golongan Nawasib. Memang ada dalam sejarah. Mereka melampaui batas dengan membenci dan memusuhi kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kemuncaknya apabila berlakunya peristiwa di dalam sejarah Islam, iaitulah pembunuhan cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatih, cucunda kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syababi ahli jannah, penghulu bagi pemuda-pemuda ahli syurga, iaitulah Husain, dibunuh dengan kejam oleh golongan yang membenci keturunan Nabi.
membenci, kita kata, Hussein dan juga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kaum yang melampaui batas. Yakni mereka melampaui batas dengan mengabaikan hak Ahlul Bait. Iaitu hak dari sudut apa? Kecintaan, kesetiaan, penghormatan yang sepatutnya diberikan kepada kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi mereka mengabaikan. Ini satu kaum. Baik, satu kaum lagi mereka melampaui batas. Dengan apa? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, iaitulah mereka tajawaza biqaumin hatta da'u fihim khasa'is an-nubuwah. Mereka mendakwa Ahlul Bait ni macam Nabi. Ada keistimewaan yang ada pada Nabi. Khasa'is an-nubuwah min al-ismah wa ghairiha. Ini contohnya mereka kata kaum keluarga Nabi pun maksum. Ini melampau juga. Kaum keluarga Nabi automatik semuanya masuk syurga. Semua. Tak kira lah. Hatta Abu Talib yang Quran dan juga sunnah serta ijma' ulama' telah sepakat mati dalam keadaan kufur, mati di atas millah Abdul Muttalib, mati dalam ajaran nenek moyang yang kufur, yang syirik kepada Allah, pun mereka kata tak, had tu pun masuk syurga juga. Melampau. Maksudnya, contoh yang mudah kita nak faham, golongan Syiah, mereka mendakwa imam-imam yang mereka katakan Ahlul Bait Nabi itu adalah maksum. Wa rubbama da'u fihimul ilahiyah. Bahkan boleh jadi kadang-kadang ataupun dikatakan bahkan boleh jadi mereka sampai mengangkat kedudukan kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sehingga ke martabat ilahi, ke martabat Tuhan. Ini ada dalam akidah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, Imam 12. Ini juga diakui oleh ramai tokoh-tokoh Syiah, antaranya Khomeini di dalam kitabnya yang masyhur yang menjelaskan tentang kedudukan imam-imam, iaitulah ahli keluarga Nabi itu mengatasi ataupun menyamai martabat Tuhan. Iaitulah dari sudut mengetahui perkara yang gaib dan mempunyai khasa'is ilahiyah, yakni sifat-sifat ketuhanan. Wal-'iyadzu billah. Jadi kedua-duanya adalah ghulu. Kedua-duanya adalah ghulu. Melampaui batas. Salah satu melampaui batas dari sudut pengabaian, satu lagi melampaui batas dari sudut melampaui, kita kata, apa yang sepatutnya, melampaui batasan yang kita kata secara berlebihan. Satu lagi berkurang-kurangan, yakni ifrat wa tafrid. Baik. Kadza qassara bil yahudi fil masih hatta kadzabuhu wa ramawhu wa ummuhu bima barra'ahum Allah minhu wa tajawaza bin nasara hatta ja'aluhu ibn Allah wa ja'aluhu ilahan yu'badu ma'allah. Demikian jugalah syaitan telah memperdayakan kaum di kalangan Yahudi dalam mereka meremehkan dan mengabaikan hak Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, sehingga mereka mendustakan risalah Nabi Isa. Mereka mendustakan kerasulan Nabi Isa alaihi salam serta menuduhnya dan ibunya, yakni Maryam bintu Imran, dengan tuduhan-tuduhan yang Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri dan menyucikan mereka. Barra'ahumullahu minhu. Maknanya mereka telah menuduh Nabi Isa dan juga ibunya Maryam dengan tuduhan yang Allah Taala telah sucikan, dan Allah Taala telah lepaskan segala tuduhan dan juga telah sucikan daripada tumahan-tumahan yang dituduh oleh orang-orang Yahudi terhadap kedua-dua hamba Allah yang Allah Taala muliakan.
Ini orang Yahudi, mereka meremehkan Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa alaihi salam sebagai anak zina, wal'iyadzu billah. Mereka menuduh Maryam melakukan perbuatan yang terkutuk. Sebab itulah kita katakan ini juga adalah bentuk tipu daya syaitan terhadap mereka. Mereka melampaui batas dengan mendustakan Nabi Isa alaihi salam dan menuduh ibunya Maryam bintu Imran yang Allah Ta'ala telah berdiri dan telah menyucikan kedua-dua hambanya itu daripada segala tuhmahan. Wa tajawaza bin nasara hatta ja'aluhu ibn Allah. Manakala di pihak yang berikutnya, golongan Nasara, golongan Kristian pula, mereka melampaui batas sehingga mengangkat dan menjadikan Nabi Isa AS yang merupakan hamba Allah dan Rasulnya itu sebagai anak Allah. وَجَعَلُوهُ إِلَهًا يُعْبَدُ مَعَ اللَّهِ. Dan mereka menjadikan Nabi Isa AS sebagai sembahan yang disembah bersama Allah. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ. Kita mohon perlindungan daripada kemurkaan dan kemarahan Allah terhadap apa yang mereka katakan. Maknanya tengok, orang Yahudi, mereka menuduh, meremehkan, mendustakan Nabi Isa AS, menuduh Maryam sebagai tuduhan dan apa kita kata tuduhan dan juga tuhmahan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sucikan mereka melampaui batas. Nasara pula melampaui batas dari sudut apa? Mengangkat Nabi Isa sehingga menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Dan dijadikan Maryam juga sebagai sembahan selain Allah, yang disembah bersama Allah. Maknanya jatuh pada lembah kekufuran dan kesyirikan. Kedua-duanya adalah lembah kekufuran. Wal'iyadzu billah. Wa qassara biqaumin hatta nafau al-asbab wal-quwa wat-taba'i'a wal-ghara'iza. Wa tajawaza bi akharin hatta ja'aluha amran laziman la yumkinu taghyiruhu wa la tabdiluhu. Wa rubbama ja'alaha ba'dhum mustaqillatan bita'thir. Baik, demikian jugalah syaitan menjadikan satu kaum bersikap mengabaikan, bersikap mengurangkan dan mengabaikan sehingga mereka menolak adanya sebab-sebab kekuatan tabai', yakni tabiat dan juga naluri, al-gharaiz ataupun al-gharaiz. Maknanya ini golongan Jabariyah. Mereka menafikan sebab, menafikan qudrah makhluk, menafikan kekuatan, keupayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk. وَتَجَاوَزَ بِآخَرِينَ حَتَّى جَعَلُوهَا أَمْرًا لَازِمًا لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَلَا تَبْدِيلُهُ وَرُبَّمَا جَعَلَهَا بَعْضُهُ مُسْتَقِلَّةً بِالتَّأْثِيرِ. Manakala kaum yang lain pula dijadikan syaitan bersikap berlebihan sehingga mereka beranggapan bahawa semua perkara yang berlaku itu adalah seperti perkara yang beku ataupun baku, serta tidak mungkin diubah ataupun diganti. Bahkan barangkali sebahagian dari mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak langsung boleh dipengaruhi oleh apa-apa pun, yakni mustaqillatan bita'thir. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan apa kita kata pengaruh dan juga kita kata apa perubahan bagi perbuatan seorang hamba. Maknanya golongan Qadariyah lah. Mereka menjadikan kita kata sesuatu perkara itu dah tak mungkin diubah atau diganti, dan menganggap dan apa yang kita kata Jabariyah tadi kan, mereka anggap bahawasanya
apa sahaja, yakni sebab kekuatan makhluk, tabiat dan naluri, itu langsung tidak ada, tak memberi kesan, tak memberi bekas. Semuanya kita ini diibarat apa? Puppet. Hanya digerakkan oleh Tuhan. Ibaratkan seperti bulu yang ditiup oleh angin. Kalau ianya ditiup ke kanan, maka ke kananlah dia pergi. Kalau ditiup ke kirilah dia pergi. Kalau ditiup ke depanlah pergi. Jadi itu Jabariyah. Demikian juga golongan yang menafikan terus segala taksir. Maknanya menjadikan perbuatan hamba itu segala-galanya. Yang ini dikatakan Qadariyah, maknanya menafikan peranan Tuhan, menafikan takdir, kekuasaan Allah, menafikan kehendak Allah, menafikan penciptaan Allah, menafikan juga ilmu Allah. Ini golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Akhir sekali, semua kita ini bebas melakukan perbuatan apa sahaja yang kita nak dan tidak ada kena-mengena dengan Tuhan. Tuhan hanya buat kerja dia, kita buat kerja kita. Ini pun melampau. Jadi ini juga adalah bentuk kesesatan dan juga tipu daya yang didatangkan oleh syaitan terhadap manusia. Baik, wa qassara biqaumin hatta ta'abbadu bin najasati wa humun nasara wa ashbahuhum wa tajawaza biqaumin hatta afdha bihimul waswas ila al-asar wal aghlal wa hum ashbahul yahud. Baik. Syaitan juga menjadikan satu kaum bersikap mengabaikan sehingga mereka beribadah dengan benda-benda yang najis, iaitu kaum Nasrani, orang-orang Kristian, dan orang-orang yang seangkatan dengan mereka, wa ashbahuhum. Wa tajawaza biqaumin hatta afdha bihimul waswas ila asar wal aghlal wa hum ashbah al-yahud. Dan kaum yang lain pula dijadikan syaitan bersikap berlebih-lebihan, melampaui batas sehingga mereka merasa was-was, menjadikan mereka terbelenggu dan terbebani dengan sesuatu yang tak sepatutnya, iaitulah mereka ini orang-orang yang semisal Yahudi. Baik, jadi orang Nasrani, mereka berta'abud bin najasat. Contohnya apa? Mereka beribadah dengan kita kata najis-najis, iaitu mereka beranggapan bahawasanya menghalalkan najis, seperti kita kata seperti khinzir dan sebagainya, dianggap sebagai halal, kan? Menyelewengkan ajaran yang asal. Manakala orang-orang Yahudi, mereka ini sehingga was-was mereka itu menyebabkan mereka terbelenggu, dibeban dengan bebanan yang tak sepatutnya mereka hadapi, iaitulah bila mereka terkena najis pakaian mereka, maka mereka kena gunting, kena buang sebab takut ada najis. Itu bermula daripada was-was sehingga membebankan mereka. Jadi tak boleh basuh, kan? Dan sehingga akhir sekali syariat yang dibebankan ke atas mereka pun menjadi sedemikian. Baik. Dan banyak lagi contoh-contoh kita kata yang kita boleh sentuhlah berkenaan dengan contoh yang Imam Ibn Qayyim tekankan. Wa qassara biqaumin hatta tazayyanu lin-nas wa adharu lahum min al-a'mali wal ibadat ma yahmadunahum yahmidunahum alayh. وتجاوزوا بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم وسموا أنفسهم الملاماتية أو الملاماتية. Baik. Syaitan juga menjadikan satu kaum bersikap taksir, bersikap berkurangan, mengabaikan sehingga mereka bersikap suka untuk memperhiaskan di hadapan orang ramai, di hadapan manusia, dan menzahirkan pelbagai amalan-amalan dan ibadah kepada manusia supaya orang-orang tersebut yang mereka pamerkan itu memuji mereka.
Ni kita kata syaitan menyesatkan manusia dengan dia menjadikan kita taksir, maknanya kita mengabaikan keikhlasan, sehingga ada di kalangan manusia yang disuka untuk mempamerkan amalan, dan berhias-hias dengan amalannya itu untuk dipuji oleh manusia. Maknanya riak lah, kan? Memperlihatkan amalan untuk mendapat pujian. Sungguh ramailah zaman sekarang ni. Kita kata kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawaza biqaumin hatta adharu lahum min al-qaba'ih wa min al-a'mali as-sayyi'ah ma yusqituna bihi jahahum indahum. Dan syaitan menjadikan satu kaum lagi bersikap melampaui batas sehingga mereka menzahirkan kepada manusia amalan-amalan yang hodoh, amalan-amalan yang buruk, yakni maksiat, dosa yang menggugurkan kehormatan mereka, yang menjatuhkan kehormatan mereka di sisi manusia. Dan golongan ini ada yang menyebut dirinya sebagai al-malamatiyah. Al-malamatiyah. Ini golongan yang dikatakan adalah salah satu sekte sufi yang melampaui batas. Ghulatus sufiyah, pelampau sufi, yang mana mereka menzahirkan amalan-amalan yang keji, yang buruk. Dan ini juga ada sebenarnya dalam praktik pengamalan sebahagian di kalangan ghulatus sufiyah ini, khususnya golongan batiniyah, yang mana mereka contohnya apa yang diceritakan oleh guru kami Syekh Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Qurashi, iaitulah mantan ketua bahagian dakwah ataupun bahagian perbandingan agama ataupun mazhab di Universiti Al-Azhar, yang pernah mengajar di Universiti Islam Madinah. Beliau ceritakan bagaimana beliau sendiri turun untuk melihat sendiri praktik pengamalan sebahagian golongan sufi ini ketika perayaan maulid yang disambut oleh mereka di Mesir. Dia pergi sendiri masuk ke kemah-kemah yang didirikan, iaitulah perayaan maulid bukan setakat maulid Nabi, maulid wali-wali mereka. Dan Syekh ini turun sendiri nak melihat bagaimana perbuatan-perbuatan mereka ini, dan dalam masa yang sama beliau terus menyeru dan berdakwah kepada mereka. Dia cerita kat kami, dia masuk dekat dalam kemah-kemah ini, dia melihat pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di dalam kemah-kemah sambutan maulid itu. Ini bukan cerita dongeng, ni bukan cerita buat-buat, cerita betul, real. Yakni di malam sambutan maulid-maulid guru ataupun maulid-maulid wali-wali mereka, maknanya mereka ini, golongan ini, mereka berada di dalam kemah-kemah, setelah mereka penat berkasidah, menyanyi, menari dan macam-macam lagi kemungkaran yang mereka lakukan, mereka akan berada di dalam kemah-kemah masing-masing dan bercampur antara lelaki dan perempuan. Sedangkan lelaki dengan perempuan tersebut tidak ada apa-apa hubungan yang menghalalkan untuk mereka berkhalwat bersama ataupun duduk bercampur bersama-sama. Tapi bila ditanya, mereka kata kami ada hubungan ukhuwah iman, persaudaraan, brotherhood, di atas apa? Kami berbaiat di atas tarikat yang sama, jadi halal. Kemudian diceritakan lagi oleh Syekh, ada juga sampai tahap yang kita kata golongan-golongan ini sampai tahap ada yang menghalalkan perkara yang haram seperti menghalalkan arak. Kemudian apabila ditanya oleh murid-murid mereka, mereka mengatakan, mereka mentakwilkan arak yang diminum oleh tok guru mereka itu sebagai apa? Madu. Dia suka hati je dah, kan? Ni kita kata inilah golongan yang disebut sebagai golongan apa kita kata batiniyah, golongan ghulatus sufiyah. Sebab itu ini contoh Imam Ibn Qayyim bagi ni banyak kita tengok mereka menzahirkan amalan-amalan yang buruk, amalan yang sayyi'ah, yang keji, yang buruk, yang pada dasarnya menjatuhkan maruah mereka, menjatuhkan kehormatan mereka di sisi manusia. Lalu mereka memanggil hal tersebut sebagai fana', sebagai hal tersebut sebagai sesuatu yang mencapai dzuq, iaitulah kemuncak, kita kata
uh, apa dia apa yang mereka namakan dengan istilah-istilah yang pelbagai, pada hakikatnya hanyalah ilusi, hanyalah kita kata halunisasi dan juga apa dia delusi yang mereka disesatkan oleh syaitan akibat perbuatan-perbuatan mereka sendiri. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح وقالوا العارف لا يسقط وارده لورده. Baik. Syaitan juga menjadikan satu kaum bersikap mengabaikan sehingga mereka meremehkan amalan-amalan hati, a'malul qulub. Tidak mempedulikannya, menganggapnya sebagai perkara yang fudul, perkara yang fadlan atau fudul, yakni hanyalah perkara yang dianggap sebagai lebihan, keutamaan sahaja dan bukanlah perkara yang perlu diambil perhatian. Bahkan satu kaum lagi pula menjadi melampaui batas sehingga mereka membatasi pemerhatian mereka hanya pada amalan-amalan hati tersebut dan mereka tidak mempedulikan sebahagian besar amalan-amalan jawarih, anggota badan, iaitulah amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunat. Dan mereka mengatakan orang yang arif adalah yang tidak melupakan Allah kerana wiridnya. Satu pihak dia mengabaikan perbahasan berkenaan dengan amalan hati. Dan inilah hak kita duk bincang ni, tazkiyatun nafs. Segolongan kaum mereka mengabaikan perbahasan berkenaan dengan amalan hati, berkenaan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Mereka tak berpaling. Mereka mengabaikan, tak mempedulikan. Mereka anggap ni hanyalah lebihan, hanyalah benda yang tak penting. Keutamaan sahaja, bukannya benda yang perlu diutamakan. Satu puak lagi, mereka mengabaikan amalan-amalan jawarih, yakni mereka mengabaikan amalan-amalan fardu dan juga amalan-amalan sunat. Yakni kita kata amalan-amalan yang wajib ke atas mereka. Solat, mereka mengabaikan perintah solat, mereka mengabaikan perintah kita kata untuk berzikir dengan zikir-zikir yang warid. Lalu mereka mengatakan apa dia? Mereka mengatakan orang yang arif adalah orang yang tak melupakan Allah kerana wiridnya. Jadi tak perlu nak sibuk solat, tak perlu nak sibuk keluar zakat, tak perlu sibuk dengan amalan-amalan anggota badan ni. Hanya cukup dengan hati. Hak ni pun melampau, hak tadi pun melampau juga. Yang melampau yang pertama tadi dia kata, kita sibuk dengan hukum hakam fiqah saja, amalan fiqah saja, dan mereka mengabaikan baik berkaitan dengan amalan hati. Hak satu lagi, dia sibuk dengan amalan hati saja, mengabaikan berkenaan dengan hukum hakam fiqah lah, mereka berkenaan dengan amalan-amalan fardu, solat, zakat, puasa, haji, yakni amalan-amalan fardu yang difardukan ke atasnya untuk dia mempelajari dan juga mengamalkannya. Jadi kita kata dua-dua ni syaitan ada nasib, ada bahagian untuk menyesatkan. Jadi kita kena pertengahan. Dalam masa yang sama kita belajar fiqh, dalam masa yang sama jangan abaikan pengajian tentang hati, pengajian tentang amal al-qulub, a'malul qulub. Macam mana kita nak melembutkan hati kita, nak menyucikan hati kita dengan Quran dan juga sunnah. Daripada sifat-sifat madmumah dan sebagainya. Dan nak menghiasi hati kita ini dengan sifat-sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama kita tak mengabaikan pengajian berkenaan dengan asas-asas fardu ain, fiqh, berkenaan dengan tata cara solat, tata cara berdoa, berzikir, berpuasa, wudu, taharah, yang merupakan perkara yang lazim, perkara yang wajib ke atas kita. Tidak mengabaikan satu dan tidak mengabaikan satu. Maknanya itulah jalan pertengahan, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa hadha babun wasi'un jiddan law tatabba'nahu la balagha mablaghan katsiran wa inna ma asharna ilaihi adna isyarah. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah kata, kalau nak bincang tentang bab ni sangatlah luas.
Hadha babun wasi'un jiddan, sangat luas. Lau tatabba'nahu labalagha mablaghan kathira. Kalau kita nak bincang satu-satu, kita nak detailkan lagi, memang sangat luaslah perbahasannya. Kan banyaklah perbahasan, tapi kata Imam Ibn Qayyim, wa innama asyarna ilaihi adna isyarah. Kami hanya isyaratkan dengan isyarat yang minimum lah, isyarat yang paling ringkas. Isyarat yang kita kata yang terbatas. Baik. Faslun wa min jumlati makaidihi al-kalam al-batil wal ara'u al-mutahafitah wal khayalat al-mutanaqidah allati hiya zabalatu al-adhan wa nuhatatu al-afkar والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب قد تفاذفت أو قد تقاذفت بها أمواج الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قد اتخذوا الأجل ذلك القرآن مهجورا قد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا. Baik. Fasal yang berikutnya iaitulah termasuk daripada salah satu tipu daya syaitan adalah ucapan batil, al-kalam al-batil, perkataan yang batil, wal ara'u al-mutahafitah, pemikiran-pemikiran yang kita kata celaru, yang kita kata yang rancu dan juga yang celaru, wal khayalatil mutanaqidah, dan demikian jugalah khayalan yang bersifat kontradik, khayalan yang bersifat kontradik, allati hiya zabalatul adhan, yang merupakan sampah bagi pemikiran sebenarnya, nuhatatul afkar, hampas dan buih bagi pemikiran, wazabadul ladzi tuqdhafu bihi alqulubil muzlimah, yang dihasilkan, zabad ni maknanya buih-buih kan, yang tidak berguna, sampah lah kita kata, hampas, sampah, itu perumpamaan dia, pemikiran yang batil, perkataan yang batil, pendapat-pendapat yang celaru, pendapat-pendapat yang dibina di atas khayalan, khayalan yang kita kata yang bercanggah, kontradik antara satu sama lain, yang mana ianya adalah hampas dan buih pemikiran yang dihasilkan oleh apa? Hati yang gelap dan mutahayyirah, tuqdhafu bihi alqulub almuzlimah almutahayyirah. Hati-hati yang gelap dihasilkan, apa maknanya, terhasil daripada hati-hati yang gelap dan juga hati-hati yang penuh dengan kehairanan, kebingungan, mutahayyirah, allati ta'dilul haqq bil batil, yang cuba untuk menyamakan antara hak dan kebatilan, wal khata' bis shawab, kebenaran dengan kesalahan dengan kebenaran, cuba untuk menyamakan kesalahan dan kekeliruan itu dengan kebenaran. Qad taqadhafat biha amwaju syubhat, yang terumbang-ambing dalam gelombang-gelombang syubhat, ataupun kita kata dalam ombak-ombak dan gelombang syubhat, waranat 'alaiha ghuyumul khayalat, yang ditutupi ataupun yang dilindungi dan ditutupi oleh mendung khayalan. Maknanya semuanya gelap lah, mendung khayalan, ghuyumul khayalat, famarkabuha al-qil wa qal, kenderaannya adalah al-qil wal qal, hanyalah perkataan-perkataan gosip, qil wa qal, hanyalah perkataan-perkataan yang kata orang kata, dia kata, orang kata, dia ni kata, tok guru saya kata, macam tu lah. Tok guru saya kata wali ni dia boleh terbang naik atas bulan. Oh, dia pun percaya. Qil wa qal. Dia percaya. Tok guru saya cerita emas ni
kita kena pakai mah ni. Pasal apa boleh tarik duit? Oh, percaya. Qil wa qal. Kenapa bodoh sangat? Apa sahaja yang kau dengar orang cakap, engkau terima, itu tanda hati dah gelap dan tanda orang itu bodoh. Sebab dia tak boleh nak bezakan apa yang hak dan batil, dan dia tak boleh bezakan mana yang ada sandaran dan mana yang tak ada sandaran. Maknanya dia sampai tahap manusia hari ini, kita tengok kan, orang duk share kat kita lah, ada untuk Pak Lebay ni, Pak Lebay ke Pak Serban ke Pak apa ke, dia duk cerita pasal apa, kelebihan emas. Boleh pakai emas kata kena pakai emas. Tanya emas ni dapat mengurangkan nafsu syahwat. Dia kata orang perempuan kena pakai emas. Lepas tu dia kata emas ni kau pakai boleh tarik rezeki, boleh tarik duit. Orang pun pakat-pakat berbondong pergi kedai emas. Ini orang yang bodoh lah. Orang yang bodoh maknanya yang kata tu bodoh, orang yang dengar percaya pun bodoh juga. Kita kata inilah projek pembodohan masyarakat. Bila orang yang tidak ada ilmu, orang yang diangkat menjadi alim ulama, orang yang diangkat untuk mengeluarkan fatwa adalah orang-orang yang jahil. Sebagaimana kata Nabi SAW, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka apabila ilmu itu Allah Ta'ala angkat dengan kematian ulama, maka manusia akan mengangkat orang-orang yang jahil sebagai rujukan mereka. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin mereka di kalangan orang-orang yang jahil. Rujukan-rujukan dalam agama mereka orang-orang yang jahil, juhal. Fasu'ilu, bila ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, bila ditanya maka mereka memfatwakan dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Dahlah sesat, kemudian menyesatkan orang lain pula. Pakat-pakatlah terima, pakat-pakatlah percaya. Qil wa qal. Itu kata Imam Ibn Qayyim, famarkabuha al-qil wa qal, hanyalah orang kata, tok guru kata, tok syekh ni kata, ni tok guru saya cerita, ini tok guru saya cerita. Ini orang yang bodoh sekali kalau dia terima semua benda yang orang cakap. Wasyak wa tashkik wa kathratul jidal. Dan kenderaannya lagi bagi golongan sebegini adalah qil wal qal, gosip, kata, orang ni kata, orang tu kata. Dia tak check dah. Dia tak check dah. Kalau dengar aja ustaz, ustaz cakap semua betul. Dia tak check dah. Ini kita tak mau ni. Ini projek pembodohan masyarakat. Apa saja ustaz kata semua betul. Ustaz bagi hadis palsu ke, tak ada hadis, tak ada sandaran pun dia percaya juga. Bab agama ni bukan macam tu. Pakcik, makcik, abang, adik, tuan-tuan dan puan-puan, datuk, datin, semualah. Bab agama ni kita kena selektif. Bab agama ni Tuhan suruh kita pilih. Ambil daripada tempatnya. Allah Ta'ala suruh kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu kalau kita tak tahu. Nabi SAW suruh kita tengok daripada siapa kita ambil ilmu. Datang melalui tabi'in. Perkataan tabi'in, inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Maknanya suruh kita selektif, kita pilih. Ambil daripada orang yang betul-betul sahih i'tiqadnya, sahih manhajnya, lurus agamanya. Bukannya sebarangan orang. Bukannya sebarangan orang. Kita dengar cakap sedap sikit, seronok sikit, kita pun ambil lah. Jangan kita perjudikan agama kita dengan golongan-golongan yang sesat ni. Ramai sangatlah zaman kita ni, zaman fitnah. Memanglah orang angkat lah, tak nafikan lah pasal orang kata dia alim. Tapi orang yang alim sahaja yang akan tahu orang yang jahil itu jahil. Maknanya orang yang ada ilmu dia akan tahulah siapa yang jahil, siapa yang benar-benar alim.
Sebab itu kita kata nak kena didik masyarakat kita supaya ambil ilmu ini dengan betul-betul selektif lah, betul-betul memilih. Kalau dah dengar dah merapu sangat, tok guru tu cakap merapu dah tahu dah benda tu, merapu sangat lah kita kata, kan? Takkanlah kita kata seorang guru ni, dia nak suruh anak-anak murid dia ni buat benda-benda yang tak ada dasarnya, tak ada sandarannya daripada Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita tahu orang yang macam tu, perangai dia tak payah ambil lah, kan? Sebab apa? Sandaran mereka hanyalah apa? Kenderaan mereka hanyalah al-qil wal qal. Kita kata kat mana ni ada dalam kitab, dia kata. Kitab apa? Kitab lah. Kitab apa? Tak bagi tahu kitab. Sahih ke tak sahih? Tak boleh lawan. Tok guru saya kata sahih lah. Dia stand macam tu orang kita. Kalau yang cerdik sikit dia kata lah, sahih. Disahihkan oleh tok guru saya dalam mimpi. Tapi itu pun tak cerdik jugalah, kan? Tapi inilah kita kata apa yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah nak sampai kat kita. Zaman Imam Ibn Qayyim pun tu dah ada, zaman kita ni pun lagi banyak lah. Wasyak wa tashkik wa kasratil jidal, keraguan, tashkik, yang menimbulkan keraguan, dan juga perdebatan, banyak berdebat, kasratul jidal, laisa laha hasilun minal yaqin yu'awwalu alaih, yang kesemuanya tidak tidak menghasilkan buah keyakinan yang boleh dijadikan pegangan atau kepercayaan yang mutabiqun lil haqq, yang bertepatan dengan kebenaran yang boleh kita jadikan rujukan. Golongan ini kita kata dia hanya bawa benda yang tak yakin lah, kan? Benda yang kita kata tak boleh dijadikan rujukan lah, tak bertepatan dengan kebenaran. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, Allah Ta'ala berfirman, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu. Zukhrufal qawl, yakni ialah kita dengar sedap lah, kan? Ya, kalau bab ceramah ni, kalau kita nak dengar ceramah sedap ni, memang kalau dengar memang semua yang kita, memang orang akan terpedaya dengan keindahan kata-kata. Zukhrufal qaul, perkataan-perkataan yang diindahkan, yang kita kata apa, yang indah. Kalau kita dengar, sedap dengar ustaz ni, dia goreng sedap. Goreng sedap saja tak cukup, mesti kita kena tahu sandarannya, asasnya. Memang kalau cakap ceramah sedap ni memang senang lah. Kalau nak kita kata nak sembang, memang sedap. Kan? Memang orang hari ni kenapa ramai yang nak jadi penceramah? Sebab memang mudah. Penceramah ni memang mudah pasal dia goreng je. Memang kencang. Tapi nak jadi pengajar, nak jadi muallim, bukan mudah. Bukan mudah nak mengajar ni. Sebelum nak mengajar, paling kurang kena rujuk kitab. Itu belum, satu kitab tu kira minimum, tapi kena rujuk lagi kitab-kitab lain. Nak pastikan kesahihan, nak pastikan kalau ada soalan, bukan senang. Sebab tu kalau nak jadi setakat nak jadi penceramah, memang ramailah orang boleh jadi penceramah. Semua hari ni semua orang boleh ceramah. Betul tak? Bertaubat sikit dia mula nak ceramah. Ceramah, sembang, cerita. Semua orang boleh. Buka YouTube, buat sendiri. Semua orang boleh nak ceramah. Kalau nak ceramah, memang kalau nak ikut sedap ceramah, memang semua orang boleh. Sama juga kita, kalau kita nak dengar apa yang kita suka, memang banyak lah. Tengok, sedap ni ustaz ni, dia ceramah sedap. Sedap saja belum tentu betul. Sebab itu kita kena faham. Sebab syaitan dia akan mewahyukan, dia akan membisikkan kepada wali-walinya, sebahagian mereka antara satu sama lain, ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Iaitulah perkataan yang indah. Memang sedap dengar. Cuba dengar orang yang ceramah sedap, memang sedap. Tapi isi dia kosong. Isi dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kadang-kadang tu jelas-jelas batil. Tapi sebab orang dengar sedap.
Orang dengar seronok. Sedap lah. Tapi kita kalau baca kitab ni orang tak seronok. Betul tak? Ini realiti. Kalau kita buka kelas kitab, orang tak sanggup dengar. 15 minit pun orang tak sanggup nak dengar. Tapi kalau ceramah bebas, ceramah tajuk yang gempak-gempak, tajuk yang seronok-seronok, tajuk yang kita kata tajuk yang apa? Yang seronok orang nak dengar. Tajuk yang gempak-gempak. Gempak-gempak orang utara kata gempak. Gempak ke? Oh, seronok. Tapi kalau kita baca kitab ni, tak seronok pasal tak sedap. Kecuali orang yang rasa kelazatan ilmu. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Memang tak ramai. Sebab itu kita kata itu realiti, itu tabiat. Kebenaran memang orang tak suka. Tetapi kebatilan itu selalunya datang dengan perhiasan. Perkataan yang hebat, perkataan yang sedap. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, faqad ittakhadhu li ajli dhalika al-Quran mahjura. Dan disebabkan oleh perkataan-perkataan yang indah, mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan, yang tidak diamalkan. Mahjura maknanya tidak difahami, tidak ditadaburi dan ditinggalkan. Asyik nak dengar ceramah yang sedap je bila nak faham Quran. Kalau ustaz tu syarah tafsirkan ayat Quran, kena batang tubuh, dah tak maulah. Kena atas batang tubuh dia, tak seronok. Dia nak dengar hak seronok-seronok. Tak apalah nak dengar seronok-seronok, silakan. Memanglah hak majlis ilmu ni memang dia akan ada bila kita mengaji ilmu, kita menuntut ilmu, memanglah akan ada benda yang kena atas kita. Sebab apa? Sebab ilmu itu dia bersifat meluruskan sesuatu yang bengkok, melembut sesuatu yang keras. Hati kita ni keras. Takkan kita nak keraskan lagi dengan gelak ketawa. Kita nak keraskan lagi dengan kesedapan-kesedapan yang kita rasa sedap. Keseronokan-keseronokan yang kita rasa seronok. Sebab itu akhir sekali mereka menjadikan hal tersebut menjadi sebab mereka meninggalkan Quran. Dah tak mau dengar dah Quran. Tak mau dengar dah isi kandungan Quran. Kalau buka kitab habis kita tak mau. Kita nak dengar hak pendek-pendek. Nak dengar hak pendek-pendek. Hak pendek-pendek tu belum tentu betul. Tak apa. Sebab dia pendek, saya suka. Hak itulah kita pun kena buat. Bukan kata tak boleh buat pendek-pendek ni. Tapi berisi. Tapi kalau berisi ni, kalau yang tepat, orang kok mana pun orang tak mau dengar. Sebab orang dah sebati dengan kebatilan. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimah rabbuk, itu kaedah dia. Hak tu yang kita kata kecuali tu. Kecuali ni selalu sedikit lah. Sebab orang selalunya nak dengar benda yang dia seronok. Dia tak boleh kalau kita tegur dalam majlis ilmu ni, kalau kita tegur sikit, dah dia mula merajuk. Tak mau dengar dah ustaz ni. Dia passion ni. Dia passion orang dia kalau dia main majlis ilmu. Kalau ada benda yang kena atas batang tubuh dia, dia tak mau. Wa qalu min 'inda anfusihim faqalu munkaran minal qawli wa zura. Dan akhir sekali mereka tenggelam, mereka hanya berpendapat dengan hawa nafsu mereka serta mengatakan perkataan yang mungkar dan dusta. Akhir sekali bila abaikan Quran disebabkan oleh zukhrufal qaul, yakni perkataan-perkataan yang dihiaskan. Cuba kita tengok orang buat apa. Lalu ni orang duk buat apa, video TikTok kan. TikTok. Cuba tengok kalau TikTok yang ustaz-ustaz sunnah buat ataupun masyayikh-masyayikh yang salafi buat. Simple je kan? Tapi berisi. Tapi kalau cuba tengok TikTok yang ustaz-ustaz ahli bid'ah punya. Dia letak muzik, orang seronok. Sedihnya. Padahal hak ustaz bid'ah tu cakap tu,
Memang daripada A sampai Z semua menipu. Tapi disebabkan dia letak apa? Zukhrufal qaul. Ini syaitan punya peranan. Dia cakap sedap, letak pula muzik. Orang suka muzik pula. Dia kata kenapa TikTok orang sunnah ni tak buat muzik, kita kena buat muzik juga. Ni orang tak faham. Hak jenis tak faham manhaj, tak faham hukum hakam pun masalah juga. Hak tu kita kata orang seronok, orang kadang-kadang benda tu batil tapi dihiaskan dengan apa? Dia letak apa? Lagu-lagu muzik, dia letak alat-alat muzik, dia letak lagu-lagu yang menyedihkan. Seronok dengar ustaz ni cerita. Padahal menipu. A sampai Z tu tipu. 1 minit, 2 minit dengar tu semua tipu. Hadis palsu. Tapi, seronok. Pasal apa? Sedap ni. Dia cakap ni sedap. Pasal orang nak dengar apa yang dia suka. Tapi kalau datang petir ataupun guruh. Petir dengan guruh ni ibarat apa? Kebenaran. Yang ni kebenaran ni dia macam petir yang menyambar. Guruh yang menakutkan. Habis dia tutup telinga. Bila orang cakap tentang syirik, berat, tak mau dengar. Kita nak dengar hak yang seronok-seronok. Bila orang cakap tentang bid'ah, ni berat, tak boleh dengar. Jangan cakap pasal bid'ah. Bila kita cakap tentang maksiat, tak boleh dengar. Hak nak dengar seronok-seronok saja. Kami nak dengar yang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Rahmat, Allah merahmati hamba dia. Hak tu yang kami nak dengar. Hak yang petir, guruh, kilat ni kami tak mau dengar. Ini perangai manusia. Dan itu juga salah satu daripada tipu daya syaitan. Sebab dah tenggelam dalam kebatilan. Itu kita kata susah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim lagi, fahum fi syakkihim ya'mahun wa fi hayratihim yataraddadun nabadhu kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال فهم إليه يتحاكمون وبه يتخاصمون فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Jadi mereka ini tenggelam dalam keraguan dan terumbang-ambing di dalam kebingungan. Fahum fi syakkihim ya'mahun wa fi hayratihim yataraddadun. Sebab itu asyik duk dengar benda-benda yang seronok saja. Benda-benda yang dia seronok nak dengar. Bila orang bawa kebenaran, dia tak boleh terima dah. Pasal berat bagi dia. Sebab dia sendiri yang pilih jalan tu. Dia kata saya nak dengar, kalau ustaz, saya nak dengar ustaz hak seronok-seronok cakap yang benda yang happy-happy, yang happy go lucky saja. Yang easy peasy. Yang senang-senang, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, yang santai-santai. Saya tak mau dengar yang kalau melibatkan yang boleh membawa kepada pergaduhan, pertelingkahan, saya tak mau dengar. Hak ni kita kata fahum fi syakkihim ya'mahun wa fi hayratihim yataraddadun. Mereka inilah golongan yang Imam Ibn Qayyim kata tenggelam dalam keraguan dan terumbang-ambing dalam kebingungan dan kehairanan. Sebab tu bila orang bawa kebenaran, dia tak boleh terima. Dia hairan, dia bengong. Jadi bengong. Takkan sesat? Takkan ni bid'ah? Takkan ni sesat? Takkan ni syirik? Takkan tawassul pun syirik? Ni bengong dan kehairanan sebab dia tak mengaji. Takkan ni bid'ah? Takkan ni sesat? Ni ulama buat. Takkan ulama sesat kot, nampak dia tak boleh terima. Sebab dia kebingungan, tenggelam dalam kebatilan, tenggelam dalam syak, terumbang-ambing dalam lautan kesesatan, kebatilan, kebingungan, kehairanan. Nabadhu kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka mencampakkan kitab Allah seolah-olah tidak tahu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan. Saya kata nabadhu kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka mencampakkan kitab Allah, Al-Quran, di belakang mereka seakan-akan mereka tidak mengetahui. وَاتَّبَعُوا مَا تَدَتْهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَسْلَافِهِمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ. Dan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan melalui lidah para pendahulu mereka yang sesat.
mereka menjadikan syaitan itu sebagai hakim dan pemberi keputusan dalam persengketaan mereka. Mereka meninggalkan dalil dan mengikuti hawa nafsu orang-orang sebelum mereka yang tersesat, banyak menyesatkan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Bagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 77. Itu kita kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bagi tahu pasal yang ini kalau kita tengok dalam terjemahan disebut pasal yang kelima. Iaitulah apa? Mendatangkan pemikiran-pemikiran yang sesat, hawa nafsu, dan juga pemikiran kita kata zabalah al-adhan, yakni sampah-sampah hampas yang datang. Hak itulah yang orang suka. Selalunya maknanya kita nak tengok ni real. Kalau kita nak tengok real, tengoklah media sosial. Anda cakap terus terang, kalau kita nak tengok konten media sosial, konten dekat YouTube ke konten dekat apa, kecuali yang dirahmati oleh Allah, itulah sampah. Tak percaya buka YouTube, tengok konten apa yang paling banyak sampah. Buka apa lagi? Kita dah tak ada, kita tengok YouTube sekarang, kita tak tengok. Memang menyakitkan hati. Kecuali kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita, kita tengok kuliah, majlis ilmu yang benar, orang yang buat konten tu, orang yang sebarkan konten tu adalah di kalangan ahli sunnah, itu sahaja yang dirahmati. Hak lain tu mengarutlah. Termasuklah konten-konten agama di kalangan ahli bid'ah, orang-orang sesat, golongan-golongan yang ahli batil. Banyak sangat orang suka, orang seronok. Dia bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Itu sampah lah tu. Itu Imam Ibn Qayyim kata tadi, zabalatul adhan, hampas-hampas. Kan, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dongeng, duk cerita tok guru dia, wali ni boleh terbang sana, boleh terbang sini. Duk cerita khasiat emas, emas boleh tarik duit, beli emas, suruh beli emas, emas boleh tarik duit. Duk cerita benda-benda karut, benda-benda khurafat, benda-benda tahyul. Apatah lagi benda-benda syirik, na'udzubillahi min zalik, benda bid'ah, maksiat. Tak memang banyak. Sebab tu kalau nak tengok sampah-sampah ni, bukalah media sosial hari ni, semua banyak sampah. Kecuali orang yang menyebarkan ilmu, orang yang menyebarkan Al-Quran, orang yang menyebarkan sunnah Nabi, orang yang menyebarkan kebenaran. Hak tu yang dirahmati. Tapi kalau kita buka banyaknya konten je tu. Bukalah Instagram ke, bukalah apa, TikTok ke, memang lagi sakit hati. Kalau buka TikTok lagi sakit hati. Sebab tu kita TikTok ni memang kita buka yang link orang bagi je. TikTok ni pasal dia punya algoritma dia tu memang tak membantu. Algoritma dia tu memang terlampau bebas. Kalau kita buka macam mana pun, dia akan naik benda-benda yang mengarut ni. Benda-benda yang hak orang menari lah apa semua ni. Kan? Lebih baik hak ni kita kata biarlah hak orang buat konten, hak yang nak berdakwah ni buatlah macam mana guna TikTok tu untuk tarik orang muda kita. Tak apa, boleh, harus, tapi janganlah habis masa kat TikTok tu. Sebab tu kita pun bila kita install TikTok tu, tengok terus keluar apa benda yang mengarut, benda menyanyi, menari apa semua. Kemudian muzik satu lagi. TikTok ni dia tak boleh, maknanya susah nak kawal. Sebab tu tak berapa berkenan kat TikTok ni. Tapi dah kita tengok ada apa, contoh yayasan taklim pada TikTok, pakat-pakat lah kalau orang yang ada TikTok tu, anak-anak kita hak ada TikTok tu, kalau dia dah buka dah nak buat macam mana, dia dah guna TikTok tu, ada yang guna macam-macam lah. Ada manfaat, ada mafsadahnya, tapi ana secara peribadi ana nampak mafsadahnya lebih banyak lah. Sebab kalau kita tengok algoritma dia tu susah nak kawal. Maknanya susah lah, maksudnya kita sendiri pun bengang bila dengar, bila tengok video-video tu. Tapi mungkin ada orang yang lebih lama dia dah main TikTok ke, dia pandai ke, dia pandai kontrol ke algoritma tu, jadi tak benda-benda mengarut. Tapi Allahu'alam, bukan kita kata kalau hak siapa yang dah guna kan, bukan kita nak kata suruh padam, tapi maksudnya janganlah duduk depan TikTok tu 24 jam. Maknanya memang tak jadi kerja. Memang sampah, memang banyak sampah. Sebab tu kena adalah konten-konten yang bermanfaat. Alhamdulillah lah kita dengar pun apa yayasan taklim pun dibuat apa, ada buat asatizah kita punya audio kan, maknanya dakwah melalui TikTok. Tak ada masalah, harus. Maknanya kita nak
menyampaikan melalui medium tersebut, dakwah harus. Tapi benda tu sendiri kalau kita tengok tak berapa molek jugalah. Tak kira lah apa benda pun kan. Sekarang ni YouTube pun ada, YouTube Shorts lah, apa benda pun mengarut pun banyak juga. Tak kira lah Facebook ke apa benda. Maknanya kita sendiri yang kawal lah. Maknanya jangan kita gunakan untuk dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan, sebarkan ilmu dan sebagainya. Bukan kita sibuk dengan benda-benda yang sampah-sampah tadi. Hak tu kita kata kena adalah orang yang maknanya wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti kena ada orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Jadi amal ma'ruf dan nahi munkar tetap tertegak melalui media-media sosial. Jadi gunakan media-media sosial tu untuk sebarkan kebaikan, sebarkan perkara ma'ruf, nahi munkar, melarang kemungkaran, melarang kesyirikan, melarang bid'ah, melarang maksiat, memberi teguran yang baik, nasihat, hikmah dan sebagainya. Jangan kita kata apa, jadi masuk dalam kategori sampah-sampah pemikiran, hampas-hampas, hak yang kita duk tengok banyak sangat dah. Pasal kita duk tengok banyak sangat dah hak hampas-hampas, hak benda sesat-sesat tu lagi banyak juga. Kesian kat orang yang nak cari kebenaran kan. Jadi paling kurang bila kita turut serta ada konten kita, konten daripada asatizah sunnah kita, daripada masyayikh salafi kita, ahli asatizah salafi kita, moga-moga kebaikan itu tersebar. Hak tu kita kata tak boleh kita abaikan juga. Baik. Itu berkenaan dengan TikTok kan. Jadi kita kata dia medium lah, medium. Harus sajalah untuk guna, tapi kita kena pandai-pandai lah. Kan. Tapi kita kata dah banyak dah kita duk guna medium-medium ni, tapi hak baru-baru ni, hak macam TikTok ni dia tak berapa lama sangat kan, dia baru jugalah rasanya 2017 gitu. Kita pun tak berapa pandai sangat nak guna kan. Tapi orang lah ni dia budak-budak muda duk pakai, kita kena guna medium tu. Medium tu untuk sampaikan. Sebab kita duk dengar juga ahli bid'ah, hak merapu-rapu, hak ustaz-ustaz merapu ni pun banyak juga duk guna TikTok kan. Jadi daripada duk pihak merapu tu, baik kita sebarkan hak yang betul lah, hak benda-benda yang sahih. Sebarkan Al-Quran dan Sunnah, sebarkan akidah yang sahih, sebarkan akidah yang benar, sebarkan ayat-ayat Al-Quran, penjelasan berkaitan dengan hadis yang sahih dan sebagainya yang berkaitan dengannya. Baik. Kemudian faslun wa min kaidihi bihim وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن وأحالهم على منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان وقال لهم تلك العلوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. Ini yani terbaik fasal yang terbaik yang kita nak lihat perbahasan Imam Ibn Qayyim di sini, iaitulah apa? Termasuk daripada tipu daya syaitan terhadap mereka, terhadap manusia, dan helah tahayyuluhu ala ikhrajihi minal ilmi wad din, dan juga helah, tipu daya, helahnya kepada manusia, iaitulah dia mengeluarkan mereka daripada ilmu dan agama. Ini menjauhkan mereka, mengeluarkan mereka daripada wilayah ilmu dan juga agama. Bagaimana caranya? أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. Hak ni hak orang ilmu kalam, ahlul kalam duk pegang ni. Iaitulah dengan cara dia menyatakan kepada mereka, dia mencampakkan ke atas lidah-lidah mereka bahawasanya kalam Allah itu dan Rasulnya itu hanyalah zahir-zahir, kata-kata yang zahir, yang tidak memberikan keyakinan. La tufidul yaqin. Ini bukalah kitab-kitab ilmu kalam, kitab-kitab falasifah, kitab-kitab contohnya kitab-kitab golongan ahlul kalam di kalangan Asy'ariyah dan sebagainya. Hak ni lah hak depa duk daidan, hak depa duk dendangkan.
Kalam Allah dan Rasul ni zahir, lafziyatun la tufidul yaqin. Bukalah kitab-kitab mereka ada benda ni, kita bukan tuduh. Bukalah kitab-kitab Fakhrul Razi, Al-Iji, lagi kitab-kitab Syairah, kitab-kitab ilmu kalam, semua sebut benda yang sama. Kalam Allah, kalam Rasul ni hanyalah zahir lafzi la tufidul yaqin. Zawahirun lafziyah hanyalah perkataan yang zahir, yang lafaz yang zahir yang tidak membawa kepada keyakinan. Ini adalah tipu daya syaitan. Wa auha ilaihim anna al-qawati' al-aqliyah wal barahin al-yaqiniyah fil manahij al-falsafiyyah wa turuq al-kalamiyah. Kemudian syaitan pun mendatangkan, membisikkan kepada mereka bahawa pemikiran yang putus, yang pasti, al-qawati'ul aqliyah wal barahinul yaqiniyah, bukti-bukti yang meyakinkan itu, argumentasi-argumentasi yang meyakinkan itu hanya ada pada metod falsafah dan juga turuq al-kalamiyah, dan ilmu kalam. Ni kita kata termasuk tipu daya syaitan. Siapa hak kena ni, dia dah kena tipu daya syaitan. Alhamdulillah kalau kita selamat daripada tipu daya ni, kita selamat, alhamdulillah. Kat sini kalau kita selamat, alhamdulillah, kena bersyukur banyak-banyak. Pertama, bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan kebenaran. Kemudian kita bersyukur dengan orang yang menjadi asbab untuk kita mengenal jalan salaf. Di kalangan masyayikh kita, di kalangan ulama-ulama ahli sunnah, di kalangan kita kata ulama-ulama yang banyak menghabiskan waktu mereka untuk membedah, menyingkap kesesatan ilmu kalam, kesesatan falasifah, ahli falsafah, kesesatan dan penyelewengan ahlul kalam. Mereka seperti ulama-ulama kita, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Imam Ibn Al-Qayyim, dan ramai lagi ulama-ulama jaguh-jaguh dalam Islam ini yang mempertahankan Islam, mempertahankan Quran dan Sunnah ketika atau tak kala golongan falasifah dan golongan ahli kalam ini mereka menimbulkan keraguan di dalam hati-hati manusia terhadap kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita. Ustaz kita hak yang bongkar pasal ahlul kalam ni bukan senang nak cakap, bukan senang. Kadang-kadang depa tak tidur malam, depa duk buka kitab. Nak explain, nak terang tentang ilmu kalam ni bukan senang. Kita tengok asatizah kita macam mana. Bersengkang mata. Kita goyang kaki, WhatsApp ustaz tolong jawab, ustaz tolong takhrij hadis, ustaz tolong terjemah, ustaz. Kita goyang kaki Tapi hak ustaz kita hak mengajar, hak bongkar, hak tulis. Dan moga Allah ramaikan lagi orang-orang yang sedemikian. Moga Allah ramaikan lagi orang-orang yang bersungguh-sungguh nak sebarkan, kita kata, manhaj salaf. Tak kala manusia meremehkan manhaj salaf, meremehkan autoriti Al-Quran dan Sunnah. Ini kita kata satu tipu daya syaitan yang berlaku, sangat banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Terutama sekali golongan ahlul kalam. Sebab itu mereka diwahyukan oleh syaitan, kata Imam Ibn Al-Qayyim, bahawasanya qawati'ul aqliyah, pemutus-pemutus akal itu, argumentasi-argumentasi yang kononnya meyakinkan itu berlegar pada metod falsafah dan juga ahlul kalam. Apa yang berlaku? Fahala bainahum wa bain iqtibasil huda wal yaqin min mishkatil Quran. Maka terhalanglah di antara mereka dan juga apa yang sepatutnya mereka cedok dan mereka ambil daripada petunjuk dan keyakinan daripada mishkatil Quran, daripada kita kata apa, pelita Al-Quran. Terhalanglah mereka. Hal itulah yang menghalang mereka untuk mengambil iqtibas, mengambil dan mencedok petunjuk dan keyakinan daripada pelita Al-Quran. Sebagai gantinya mereka mengambil apa dia? Wa ahalahum ala mantiqil Yunan. Akhir sekali mereka menggantikan petunjuk dengan mantiqil Yunan. Iaitulah apa? Logika-logika Yunani, mitos-mitos Yunani, logik-logik Yunan, Greek, Yunani lah, falsafah lah. Wa ala ma indahu min ad-da'awa al-kadhibah al-'ariyyah min al-'anil burhan. Dan segalalah dakwaan-dakwaan dusta
yang kosong daripada bukti dan juga petunjuk. Wa qala lahum tilka ulum qadimah saqalat hal uqul wal adhan. Syaitan katakan lagi, inilah ilmu-ilmu yang lama, ilmu-ilmu klasik, ilmu-ilmu yang hebat, yang dihasilkan oleh akal pemikiran serta telah melalui kurun masa yang panjang. Wa marrat 'alaiha al-qurun wal azman. Ilmu yang dibina daripada akal-akal falsafah, ahli filosofer, ahli-ahli falsafah, filsuf yang hebat-hebat. Fanzur kaifa talattaf bi kaidihi wa makrihi hatta ikhrajahum min al-iman wad din wa ka ikhraj sya'rah min al-ajin. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, lihat bagaimana syaitan melakukan tipu dayanya dengan halus sekali, sehingga berhasil mengeluarkan mereka dari ruang lingkup iman serta mengeluarkan mereka daripada agama, daripada ruang lingkup iman dan agama, seperti mereka dikeluarkan ataupun seperti mengeluarkan sehelai rambut dari dalam tepung. Maknanya halus. Tipu daya syaitan ni sangat halus. Jadi inilah orang ahlul kalam ni, senang cerita, kita pun dah awal perbahasan kita Imam Ibn Qayyim ada sentuh tentang ahli kalam dan falsafah. Kita dah pernah sentuh, dan kat sini fasal yang berikutnya ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah sentuh sekali lagi tipu daya syaitan ke atas mereka-mereka yang mendakwa kononnya Quran ini hanyalah lafaz-lafaz zahir yang tidak membawa kepada keyakinan. Yang zanni, itu yang kata tu, dalil Quran ni dia kata zanni. Jadi akal tu yang qat'i. Terbalik. Akal tu yang qat'i, akal yang memutuskan. Quran dia kata zanni. Quran tak bawa kepada keyakinan. Ini kita kata memang inilah yang menjadi asas bagi golongan falasifah dan ahlul kalam. Baik. Fasal yang berikutnya, faslun wa min kaidihi ma alqahu ila juhalil mutasawwifah min asy-syathi wat tammati wa abrazahu lahum fi qalibil kashfi min al-khayalat fa awqa'ahum fi anwa'il abatil wat turuhat wa fataha lahum abwab ad-da'wa al-ha'ilat wa awha ilaihim anna wara' al-'ilma tariqan in salakuhu afdha bihim ila kashfil 'iyan wa aghnahum 'anit taqayyud bis sunnati wal Quran. Baik. Yang berikutnya fasal, termasuk daripada salah satu tipu daya syaitan adalah ma alqahu ila juhalil mutasawwifati min asy-syathi wat tammat. Iaitulah apa yang dicampakkannya kepada orang-orang yang jahil di kalangan sufi, mutasawwifah, golongan-golongan sufi, iaitulah berkenaan dengan khayalan-khayalan, dan apa yang disebut sebagai asy-syathi wa tammat, iaitulah apa yang kita kata khayalan-khayalan, ilusi-ilusi yang mereka tampakkan kepada golongan-golongan yang jahil di kalangan orang-orang sufi. Dan mereka dijerumuskan ke dalam pelbagai kepalsuan dan juga kesiasaan, benda-benda yang sia-sia. Anwa'il abatili wa turuhat. Mereka dijerumuskan ke dalam kita kata pelbagai jenis kebatilan lah, dan juga benda-benda yang sia-sia. Dan syaitan membuka pintu-pintu dakwaan, pengakuan-pengakuan, dakwaan-dakwaan yang dan juga hal-hal yang luar biasa yang tidak ada bukti, tidak ada bukti yang kukuh, dan membisikkan kepada mereka kononnya hal itu adalah apa? Hal itu adalah wa auhayla anna wara'al 'ilm tariqan in salakuhu afdha bihim ila kashfil 'iyan. Jadi syaitan bisikkan kepada mereka bahawasanya di sebalik ilmu itu ada lagi satu jalan sebenarnya, yang kalau mereka ikut jalan itu akan bawa mereka kepada kashfil 'iyan. Apa maksud kashfil 'iyan ni? Maknanya penyingkapan terhadap sesuatu hakikat, tentang satu perkara. Dan akhir sekali, wa aghnahum 'anit taqayyud bis sunnati al-Quran. Jadi syaitan menyebabkan mereka ni rasa cukup lagi, tak perlu lagi terikat dengan sunnah dan juga Quran. Hak tu yang kita kata last sekali, cukuplah engkau terikat dengan tok guru engkau. Kau bayangkan tok guru dalam solat kau, okey,
akan datanglah petunjuk, akan datanglah ilham, akan datanglah kasyaf, akan datanglah yaqadhah, akan datanglah macam-macam ilham. Sebab tu apa? Kalau nakkan ilham, nakkan kasyaf, nakkan ini, nakkan itu, okey, kena ikut jalan ni. Kena ikut tok guru ni, kena berbaiat dengan tarikat ni, tak perlu ikut Quran dan sunnah dah. Dia kata apa? Wara al-ilm tariqan insalahu afdha bihim ila kashfil iyan. Jadi sebalik daripada ilmu tu, di belakang sebalik daripada ilmu yang orang duk dakwa ilmu Quran dan sunnah tu, dia kata ada jalan lain, dia kata. Selain daripada ilmu Quran dan sunnah tu, ada jalan lain lagi dah. Ada jalan, kalau kau ikut jalan tu, kau akan sampai pada hakikat kashful iyan. Ini akan dapat disingkap segala perkara, hakikat sesuatu perkara. Nak jumpa Allah pun boleh. Tak payah baca Quran, tak payah baca, tak payah belajar Quran dan sunnah pun nak jumpa kok. Nak Allah, nak bertemu dengan Allah boleh, nak bertemu dengan Nabi Muhammad pun boleh, macam-macam boleh. Nak masuk syurga sekarang pun boleh, dia kata. Tok guru dia ajak dia cara. Tak payah baca Quran, tak payah baca sunnah. Dan akhir sekali, wa aghnahum 'anit taqayyud bis sunnati wal Quran. Dia mencukupkan mereka, dan akhir sekali tak payah terkait dengan Quran dan sunnah. Tak terikat lagi dengan Quran dan sunnah. Baik. فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق وتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى يتنقش فيه الحق بلا واسطة التعلم. فلما خلا من سورة العلم الذي جاء في رسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا. فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف والباطن ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة ولكم القشور ولنا اللباب. Baik. Syaitan menampakkan kepada mereka riyadhah, riyadiyat atau riyadat, yakni bentuk-bentuk pengamalan, dan juga bentuk-bentuk kita kata pada pengembelengan jiwa, penyucian akhlak, dan mereka syaitan datangkan kepada mereka kebencian terhadap sikap-sikap dan juga tindakan-tindakan ahli dunia, pemimpin, ahli fiqh, fuqaha, para ulama, serta upaya pengosongan hati dari segala sesuatu dengan tujuan agar kebenaran bisa diukir di dalamnya tanpa perantaraan belajar. Akhir sekali kita kata apa? Imam Ibn Qayyim kata kat sini, hatta yantaqish fihi al-haqq bila wasitati ta'allum. Maknanya syaitan akan hiaskan kepada mereka bentuk-bentuk amalan riyadat. Riyadah an-nufus ni maknanya bentuk-bentuk penyucian hati yang mereka sendiri binalah, mereka sendiri buat cara-cara kononnya untuk menyucikan akhlak, menyucikan jiwa, dan akhir sekali syaitan akan datangkan tajafi amma alaihi ahlu dunia. Mereka tak suka kan apa yang dilakukan oleh apa orang mereka panggil ahlu dunia, seperti pemimpin, fuqaha, arbabul ulum, ahli-ahli ilmu, dan akhir sekali mereka akan mengosongkan jiwa hati mereka itu daripada segala sesuatu, sehingga yang datang apa? Sehingga yang datang syaitan lah. Syaitan datang, maksudnya syaitan datang akan kita kata apa? Akan menyebabkan syaitan bisikkan pada mereka, syaitan datangkan tipu daya kepada mereka. Akhir sekali mereka nak dapat kebenaran itu tanpa perlu wasitati ta'allum, bila wasitati, tanpa perlu perantara pembelajaran. Tapi tak payah belajar lah. Senang cerita, tak payah mengaji Quran sunnah ni, cukup ikut tok guru, habis. Confirm syurga contohnya. Confirm akan dapat syafaat Nabi. Ikut tok syekh ni, tok habib ni, tok guru ni, okey. Baiat dengan dia, habis. Tak perlu belajar pun. Jangan belajar, dia kata. Tak belajar. Belajar ni jadi wahabi. Senang kan. Belajar, rajin belajar ni jadi wahabi, dia kata. Tanya dalil nanti jadi wahabi, dia kata. Jadi dia takutkan orang dengan wahabi. Itu syaitan lah tu. Orang suruh lagi nak mengaji, orang suruh lagi belajar. Suruh belajar supaya kita ni jangan jadi bodoh. Supaya kita jangan jadi bodoh dan jangan diperbodohkan oleh orang lain.
Sebab apa? Mudah diperbodohkan oleh orang lain sebab kita jahil. Sebab tu kita kata sepatutnya masyarakat kita ni dipergiatkan projek-projek untuk memandaikan umat. Apa projek memandaikan umat? Diperkasakan pengajian-pengajian Islam, pengajian Al-Quran, pengajian Sunnah, pengajian tentang tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, pengajian tentang hadis, asas-asas hadis. Kena gemblengkan bagi masyarakat faham, bagi masyarakat celik Al-Quran dan Sunnah. Bukannya apa? Oh, Quran Sunnah ni orang awam tak boleh mengaji. Bagi hak pak lebay je mengaji. Bagi hak ini ilmu ni tinggi, tak payah buka kat orang awam. Ni pun talbis iblis. Hak tu dia kata, jangan mengaji sebarangan, dia kata. Kena mengaji. Hak yang satu lagi dia kata, mengaji ni kena ada sanad. Jadi tak ada sanad tak boleh mengaji. Sanad apa? Sanad tok guru aku. Jadi tok guru dia ada sanad. Dia tak tahu hak mengaji online tu pun ada sanad juga. Walaupun dia tak bagi sanad, ada sanad, maknanya ilmu dia tu sampai. Kalau ada sanad tapi sanad dusta buat apa? Kalau ada sanad tapi musyrik buat apa? Kalau ada sanad buat bid'ah buat apa? Kita nak selamat dunia akhirat dengan tauhid dan sunnah. Macam-macam. Jadi macam tu kita kata contohlah, maknanya akhir sekali dia kata tak perlu perantara ilmu, tak perlu mengaji. Buang masa dia kata mengaji banyak-banyak ni. Ni meratib ni banyak ni, ratib ni, sambut maulid ni, sambut maulud tu, sambut ni, menari yahanana apa semua. Okey, senang, simple. Hak tu yang orang ramai suka tu. Tapi kalau cuba suruh mengaji malas. Macam-macam alasan. Tak sampai seru lah. Takut tinggi sangat lah. Takut tak faham lah. Macam syaitan datang. Tak bagi mengaji. Guru ni tak berapa bagus lah. Takut jadi wahabi lah. Syaitan datang. Jangan mengaji. Jangan pergi tempat tu. Tempat wahabi. Tapi kalau orang yang Allah bagi petunjuk, tak kira lah wahabi ke apa ke. Yang penting dia nak mengaji Quran Sunnah. Dia nak mengaji, kita kata apa? Manhaj salaf. Dia nak mengaji hak benda betul. Mengaji. Hak tu kita kata kena lawan hawa nafsu. Sebab tu Imam Ibn Qayyim rahimahullah letakkan jihad, martabat jihad yang pertama, martabat melawan nafsu. Pertama sekali dengan menuntut ilmu. Ini jihad yang paling tinggi. Di zaman kejahilan, menuntut ilmu. Jihad menuntut ilmu ni adalah jihad yang paling utama. Sebagaimana dinaskan oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Maknanya waktu orang jahil banyak ni, menuntut ilmu adalah jihad yang paling utama. Dan banyak orang buat pusat pengajian yang sunnah. Buka pengajian ni. Buka ada diploma, ada asasi, ada diploma lanjutan lah. Tak cukup lagi kat tempat sana tu ada daurah. Setiap minggu ada daurah. Apa lagi yang kita nak pertikaikan usaha orang lain, yang nak mencerdikkan orang lain. Jangan kita jadi syaitan. Jangan kita jadi tentera-tentera iblis. Bila orang nak mengaji, kita sekat. Kita halang orang daripada nak mendapat ilmu. Jangan dengar tu. Jangan dengar ni. Jangan dengar hak betul. Jangan dengar hak betul. Sebab dia kata wahabi. Kata ni. Projek nak memandaikan umat ni dipandang serong. Hak projek pembodohan umat, hak tu yang diangkat-angkat. Yang scamnya dengan CJ palsunya, hak tu yang diangkat jadi alim. Na'udzubillahi min zalik. Tu kita kata syaitan. Maknanya tanpa sedar dah jadi tentera iblis. Sebab tu Imam Ibn Qayyim sebut apa? Maknanya antara termasuk daripada apa dia tipu daya syaitan adalah menghalang manusia daripada ilmu. Dia akan cari jalan untuk tutup pintu-pintu untuk seseorang itu mendapat ilmu. Macam-macam lah. Tak seronok lah. Mula-mula kan, tak seronok lah, tak best lah. Lama lah kan. Dia kata, apa ni mengaji diploma sampai setahun, 2 tahun ni. Ni mengaji ekspres. Dia kira ekspres dia zaman lah ni. Dia kata mengaji ekspres 1 jam dah boleh faham Quran. Hak tu pun tak kenal juga. Hak tu pun syaitan juga tu.
1 jam memahami Quran. Oh, seronok. Tak. Menuntut ilmu ni dia kena tuluz zaman. Dia kena panjang waktu. Hak kita mengaji, hak 2-3 tahun tu pun banyak lagi kita tak tahu. Makin mengaji makin bodoh, makin mengaji makin jahil. Sebab tu kita kena terus mengaji. Sebab tu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, hatta yantaqisha fihi al-haq bila wasitat ta'allum. Maksudnya akhir sekali syaitan akan bawa, dia kata nak tahu kebenaran pun tak perlu pada pembelajaran, tak perlu pengajian. Buat apa pejam mata? Rasa betul ya. Macam tu kan. Ibarat dia macam tu. Tak perlu mengaji. Baik. Kalau mengaji pula, dia main lah pula macam-macam bisikan-bisikan. Oh, jangan mengaji dekat tempat tu macam ni. Jangan mengaji kat tu, tempat tu Wahabi. Tempat tu Wahabi, ustaz tu Wahabi. Padahal tak payah kita dengar bisikan-bisikan syaitan. Tengok kalau ustaz tu mengajar ada Quran, ada sunnah, dibawa tafsiran daripada salaf, tafsiran daripada ulama muktabar, lidah dia tak lekang dengan Quran, dengan sunnah, kemudian dengan bawa rujukan kitabnya, tanpa syak lagi mengaji dengan dia. Kita boleh nilai. Allah Taala bagi dekat kita akal supaya kita boleh menilai dalam agama ni. Kan? Dia dengar ustaz tu duk bagi pasal Quran, duk syarah pasal Quran, bawa tafsir ulama, bawa pendapat Ibnu Abbas. Jelas bawa rujukan. Anda rasa kalau kita dengar kuliah asatizah sunnah atau asatizah salafi ni, memang banyak nama kitab kita boleh belajar, kan? Rujukan, kan? Dan dia tak segan-segan kata tak tahu kalau tak tahu. Dia skip dulu kalau dia tak tahu, dia kata nak buat rujuk. Macam tu kita dia ajar. Kalau tak tahu kita kata la adri. Tak tahu. Wallahu a'lam. Kan? Kalau salah, dia berbetulkan. Dia tak biar terus salah. Sebab kita ni waktu kita mengajar ni, ada waktu kita nasyat, ada waktu kita taksir, ada waktu kita cegah, ada waktu kita letih. Bila kita letih ni, kadang-kadang baca ayat Quran pun tersilap. Ayat yang tak patut silap, kita silap kadang-kadang. Bukan kita saja, bahkan masyayikh yang hebat-hebat. Pernah dengar seorang syekh ni yang hebat, tanpa syak hafal Quran, tapi bila dia terlampau letih, bila dia dalam kuliah dia tersilap. Tapi kesilapan tu tak disengajakan. Tapi kalau jelas-jelas silap tu yang memang disebabkan kejahilan, tak diterima lah. Bawa benda yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ijma' salaful ummah, bercanggah dengan pendapat sahabat, bercanggah, semua bercanggah. Hadisnya palsu, benda yang khurafat, benda yang dongeng, benda yang tak ada asal usulnya, tak ada sandaran agama. Hak tu memang kena tolak tepi terus, tanpa syak, tanpa ragu-ragu lagi. Itu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah lagi, falamma khala min suratil ilmi alladhi ja'a bihi rasul naqasha fihi syaitan bihazwa musta'idun min lahu min al-anwa'il batil. Baik. Jadi bila kita kata hati tu dah kosong daripada gambaran ilmu yang dibawa oleh Rasul, maka syaitan pun mengukirlah pelbagai bentuk kebatilan dan kepalsuan di dalam hati tersebut yang sesuai dengan potensinya. Kemudian dijadikannya sebagai ilusi, muncul seakan-akan sebagai sesuatu yang terlihat nyata. Seperti kata tadi, hatta ja'alahu kal musyahada kashfan wa 'ayanan. Kal musyahadi kashfan wa 'ayanan. Khayyalahu lin nafsi hatta ja'alahu kal musyahadati kashfan wa 'ayanan. Jadi bila hati tu kosong daripada Quran dan sunnah, kosong daripada kebenaran, maka yang akan terisi adalah kebatilan. Kat situlah syaitan ambil peranan, dia mengukir di dalam hati yang kosong tersebut kebatilan-kebatilan. Hak yang duk rajin dengar hak ustaz ahli bid'ah aja, jadi memang penuh dengan bid'ah. Duk dengar benda yang syirik saja, tak pernah tahu pasal tauhid, duk dengar hak benda-benda yang dia seronok saja. Hak itulah yang terisi. Syaitan pun iyahkan lagi. Sikit-sikit cerita pasal Tok Wali dia hebat. Tok Wali dia ni boleh
terbang. Tok wali dia ni boleh tahu isi hati anak murid. Dalam kuliah duk cerita pasal kehebatan tok wali. Duk cerita pasal kehebatan tok guru. Beza dengan ahli tauhid. Kalau kita dengar ahli tauhid punya kuliah, ustaz yang ahli tauhid, ustaz yang sunnah, kuliah dia dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah. Cerita pasal nama-nama Allah, cerita pasal keagungan Allah, ta'zim, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Bukan cerita pasal makhluk. Bukan cerita pasal, tok guru saya hebat, tok guru saya boleh boleh jadi halimunan, tok guru saya ada ilmu kebal, tok guru saya karamat dia gini, tok guru duk cerita pasal tok guru tak habis-habis, tok wali. Kadang-kadang hak karut pun dia percaya. Apa benda? Cerita pasal kehebatan dan keagungan Allah. Kan? Itu kita kata akhir sekali bila kosong, hak dia duk nampak hebatnya tok guru aku, hebatnya tok syekh aku, hebatnya habib sekian, hebatnya ustaz sekian. Duk hebat ustaz tu, duk hebat tok guru dia. Hak Allah punya hebat dia tak tahu. Jahil. Ini orang yang paling jahil, ajhalun nas, orang yang paling jahil sekali. Sebab Imam Ibn Qayyim kata, akhir sekali dia jadikan apa yang disaksikan tu sebagai nyata lah. Ilusi-ilusi tu, nampak. Hak tu kita kata hak orang-orang aliran ajaran sesat tu macam tu cara dia. Bila hati pengikut tu kosong, dia dah tak tahu, tak kenal Allah, tak kenal Tuhan, tak tahu kebesaran Allah, hak dia duk agungkan tok guru dia, hak tu jadi taksub tu. Hak tu sampai duk tampai gambar tok guru, tampai gambar ulama, tampai dekat punya tampai, mengharuskan pula. Seorang tok serban, tok serban. Kan? Cerita fadilat gantung gambar. Betul bagus. Gantung gambar ulama kat rumah dia. Bagus. Ada fadilat dia. Ada fadilat pula. Benda yang kita kata karut. Jelas-jelas bercanggah dengan perintah dan larangan Nabi. Larangan Nabi SAW daripada apa dia berbentuk ancaman, yakni malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Ancaman bagi orang-orang yang membuat gambar-gambar, potret dan sebagainya. Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, orang yang buat gambar. Dia pergi gantung gambar tok guru dia, gambar. Tak boleh. Bercanggah dengan sunnah, tapi dia kata dia paling ikut sunnah. Dia alim dia. Tapi perbuatan menunjukkan orang yang jahil. Na'udzubillahi minal jahl wad dalal. Kita minta lindung daripada kejahilan dan kesesatan. Jadi syaitan yang datangkan. Akhir sekali tu kita kata dia hebat tok guru dia. Hak dia tahu tok guru. Bila sebut Allah Ta'ala, sebut sifat-sifat Allah, tidak gini, tidak begitu, tidak. Nafikan pula. Jahil tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan oleh apa? Tipu daya syaitan. Hati tadi kosong kan, kata Imam Ibn Qayyim. Jadi syaitan lah yang ukir. Yang ni ambil ruang yang kosong tu, kebatilan yang isi. Baik. Kemudian tengok Imam Ibn Qayyim kata sini, terakhir kat sini dia kata, فَإِذَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ وَرَثَةُ الرُّسُلِ قَالُوا لَكُمُ الْعِلْمُ الظَّاهِرُ وَلَنَا الْكَشْفُ وَالْبَاطِنُ وَلَكُمُ الظَّاهِرُ الشَّرِيعَةُ وَعِنْدَنَا بَاطِنُ الْحَقِيقَةِ وَلَكُمُ الْقُشُورُ وَلَنَا اللُّبَابُ. Sama macam berlaku apa yang berlaku pada zaman kita ni. Bila diingkari perbuatan mereka itu oleh pewaris sebenar Rasul, yakni ulama-ulama yang ikut manhaj salaf, golongan yang ikut manhaj Rasul, pewaris para Rasul, bila perbuatan mereka itu diingkari, ditegur, mereka akan jawab, lakumul ilmu zahiru walana al-kashf wal yaqin. Kamu ada ilmu zahir. Tok guru kamu ajak, ustaz-ustaz kamu tu ajak hanya ilmu zahir. Kami ada apa? Al-kashf wal batin. Kami tahu hak betul-betulnya penyingkapan, kasyaf. Kami ada hak batin. Tok guru hampa yang ajak Quran Sunnah tu hanya tahu zahir. Hak mengaji mana? Hak mengaji Madinah, mengaji Yaman, mengaji ni. Hak ni tahu zahir je. Tok guru hampa ni. Tok guru kami hak tahu yang hakikat. Kasyaf. Al-batin. Dia dapat singkap benda gaib. Dia tahu hak benda batin. Walakumul zahiru syari'ah wa indana batinul haqiqah.
Tok guru kamu hak ajak kamu Quran dan sunnah tu tahu zahir syariat saja. Wa indana batinul haqiqah. Hak kami ni, tok guru kami, tok syekh kami, dia ada batin. Dia ada hakikat segala sesuatu. Dia kata batinul haqiqah. Walakumul qushur walanal lubab. Kamu hanya tahu apa? Kulit. Kami ada hak isi dia. Kami tahu hak isi dia. Tok guru kami ada. Mimpi jumpa Nabi. Ilham dia. Tok guru kami kasyaf. Tok guru kami yaqadhah. Dia hebat. Dia tahu batin. Hampa syariat. Hanyalah zahir. Ulama zahir. Itulah tuduhan zaman berzaman. Bila kita bawa perkataan-perkataan ulama sunnah, dia kata hak ni tak boleh pakai. Dia kata hak ni ulama zahir. Hak ni ulama syariat. Kami ulama hakikat. Kami ulama batin. Kami ulama yang tahu hakikat segala sesuatu. Tok guru kami kasyaf. Tok guru kami ni hebat, boleh bertemu dengan Allah. Boleh bertemu dengan Rasulullah secara yaqadhah. Hampa tak ada. Hampa, tok guru hampa ambil daripada kitab saja. Kami haddathani qalbi an rabbi. Hampa haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia peremehkan ulama hadis. Dia peremehkan ulama syariat, fuqaha, ulama. Dia peremehkan segala-galanya. Sebab tu dia kata, ni depa ni apa? Tengok. Mengaji hanya mengaji dunia, dia kata. Kalau kawan tu ambil dia pengajian yang formal, dia akan pelekehkan. Alah ni PhD yang tak berguna, dia kata. Padahal dia tak ada PhD, dia petikai PhD orang. Padahal kawan tu buat PhD betul-betul, ikut metodologi ilmu, dia tak ada hak apa ni, dia duk petikai. Pasal apa? Hak dia ada kesombongan. Hak dia ada pembohongan. Kasyaf. Boleh faham hakikat. Mimpi, ilham. Tok guru dia ada karamah. Hak tu je sumber dia. Orang tu duk buat tesis, kaji kitab, dia pelekeh. Macam tu. Itu hakikat dia. Kan? Bila kita sebut riwayat, haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan, ni ilmu orang zahir. Kami tak payah fulan tadi. Sanad-sanad ni kami terus direct pada Allah. Haddathana Rabbi an qalbi. Ringkas saja. Dia telah menceritakan kepada kami hati kami daripada Tuhan kami. Telah menceritakan aku, Tuhanku kepada hatiku. Senang dapat ilham. Sebab tu tak mau mengaji hadis. Sebab tu kalau kita buka kitab-kitab sufi macam Tabaqat Sya'rani dan sebagainya, Tabaqat Al-Kubra oleh Sya'rani, banyak lagi kitab-kitab sufi, memang kita akan baca banyaklah tahzir ulama-ulama sufi ni yang melampau ni, mereka tak bagi anak murid mereka mengaji ilmu fiqh, ilmu hadis bagi. Kata ilmu yang pertama kamu kena jauhi adalah ilmu hadis. Dia tak tahu mengaji ilmu hadis ni lah bagus. Mengaji ilmu hadis ni lah bagi kita berfikir dengan betul. Waras. Kan? Cara berfikir, manhaj, metod yang betul untuk kita menganalisis maklumat. Mengaji ilmu hadis. Sebab tu orang sufi mereka cukup anti dengan ilmu hadis. Kecuali yang mutaakhirin yang bila mereka dah tahu ilmu hadis ni penting, mereka pun cubalah masuk dan mereka rosakkan ilmu mustalahul hadis tu dengan pelbagai cara yang halus. Contohnya percubaan untuk mereka kata hadis itu boleh disahihkan melalui kasyaf, melalui ilham, melalui mimpi. Lah sekali habis. Metod yang ulama susun, ulama hadis, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, semua ulama-ulama hadis yang susun metod-metod dalam penerimaan hadis tu tak boleh pakai lah. Pasal dia berkata ada cara baru. Itu yang baru ni, yang kemudian ni. Dia cerdik juga. Ambil juga PhD hadis tapi menyeleweng. Ini kena hati-hati juga. Tak semua yang ada PhD hadis ni betul-betul di atas manhaj yang benar. Boleh jadi menyeleweng. Sebab tu kena hati-hati juga. Sebab tu kok mana pun kena ambil ilmu ni daripada orang yang akidah dia sejahtera. Manhajnya selamat, sejahtera.
Bukannya kita pakai ambil, tengok orang tu dia ada PhD terus ambil. Kadang-kadang hak ada PhD tu yang menyeleweng. Kan? Kadang-kadang yang ada PhD tu yang menyeleweng. Bukan itu ukuran kita. Bukan ukuran ilmu ni bukan diambil kita kata sebarangan. Maknanya diambil, dilihat daripada apa? Sejauh mana seseorang itu dia teguh dan juga lurus manhajnya. Seperti mana yang Quran ditunjukkan oleh Quran, sunnah dan juga ijma' ulama. Baik. Jadi nak rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita sambung pada perbahasan yang akan datang. Baik, jadi kita berhenti pada halaman 208 ni. Kita akan sambung nanti. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah akan sambung lagi, iaitulah berkenaan dengan ilusi yang ditimbulkan oleh syaitan, iblis terhadap orang-orang sufi ni. Dan kita akan tengok perbahasan yang berikutnya, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai hujah yang akan membela kita di akhirat kelak, bukan sebagai pendakwa kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.